ketimbang-ketimbang ni saya cek dalam kamus dewan tak ada perkataan ketimbang. Datang perkataan ketimbang, sedangkan dalam kamus dewan tidak terdapat perkataan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, baru-baru ini terjadi kehebohan di tetangga sebelah terkait dengan pernyataan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pemaparan APBN 2025 yang menggunakan salah satu kata dan ada anggota dewannya yang merasa aneh. Perdana Menteri beberapa kali menggunakan kata ketimbang saat menjelaskan tentang anggaran tahun 2025. Kemudian salah satu anggota Dewan Rakyat Malaysia mempertanyakan maksud dari kata ketimbang yang diucapkan oleh Perdana Menteri ini. Kerana kita pastikan kadang-kadang pembayaran di pengurusan itu terlalu tinggi ketimbang tugas mereka atau keuntungan syarikat. Ketimbang-ketimbang ni saya cek dalam kamus dewan tak ada perkataan ketimbang. Saya baca dalam internet, dalam WhatsApp, ketimbang tu kencing, tipu dan sembang. Apa pandangan Larut? Tuan Ketua, saya tak nak masuk campur bab ni. Hal tersebut akhirnya heboh dan menjadi viral di jagat maya. Okey, pelajar-pelajar, hari ini kita nak belajar perkataan ketimbang. Apa maksud perkataan ketimbang? Jangan nak mengarutlah. Perkataan ketimbang ni tak ada dalam kamus dewan. Jadi ianya benda yang sengaja diada-adakan. Geng, dalam VTT ini ada dua perkara yang saya akan nak jelaskan kepada korang dan kepada walanun-walanun sedunia yang taksub, yang bingai lah kita katakan. Yang pertama, korang dengar adalah apa PMX katakan dalam perbentangan bajet baru-baru ini. Sehingga kini harga RON 95 Malaysia ialah RM2.05 ketimbang negara tetangga. Korang dah tengok bukan? Apa kata Perdana Menteri? Satu perkataan ketimbang. Apabila saya memeriksa bahawa perkataan ketimbang ini tidak ada dalam kamus dewan. Mana datang perkataan ketimbang, sedangkan dalam kamus dewan tidak terdapat perkataan tersebut. Oh, rupanya kamus dewan tak ada, tapi kamus Papanun ada. Apa maksud perkataan ketimbang? Jangan nak mengarutlah. Perkataan ketimbang ni tak... Dah tua pun bodoh. Teruk betul lah puak-puak pembangkang ni. Selepas belanjawan tahun 2025, masing-masing meroyan dari atas sampai bawah. Aduh, sampai perkataan ketimbang pun jadi isu. Ni aku nak bagi tahu dekat hampa. Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim memang selalu menggunakan perkataan ni. Mai sini aku nak bagi tahu dekat hampa. Yang pertama, penggunaan ketimbang ni memartabatkan bahasa Melayu. Anwar Ibrahim ni menghargai kepelbagaian kosakata yang ada. Yang kedua, Anwar Ibrahim ni seorang pencinta sastra. Dengan istilah ini, dia dapat menambahkan keindahan bahasa dalam wacana politik. Yang ketiga, ketimbang ni membantu kita menyampaikan perbandingan dengan lebih tepat. Ia adalah usaha untuk gunakan bahasa yang lebih bermakna. Ketimbang. Tiba-tiba perkataan ini popular sebab disebut beberapa kali oleh PMX. Ketimbang ini berasal dari perkataan Jawa, daripada bahasa Jawa dan kemudian menjadi bahasa Indonesia dan sudah umum digunakan dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus Dewan Bahasa memang tidak ada perkataan ketimbang. Tetapi dalam kamus umum bahasa Indonesia ataupun KUBI, 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 kamus umum bahasa Indonesia, ketimbang bermakna sama dengan daripada. Daripada. Okey, apa ketimbang? Ketimbang. Satu perkataan baru yang telah diungkapkan, digunakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar ketika bentang belanjawan 2025 baru-baru ni. Maka walaun pembangkang pun dalam parlimen, ahli parlimen Hulu Terengganu menyindir Perdana Menteri
konon-kononnya perkataan ketimbang itu adalah kencing, temberang, sembang. Nampak? Sebab apa mereka ini low class. Mereka ini level dia setakat macam tu sahaja. Sedangkan kalau buka Dewan pula Kamus Bahasa Indonesia, perkataan ketimbang membawa maksud perbandingan antara dua perkara. Timbang dua perkara. Boleh buka Kamus Dewan Bahasa Indonesia, ada ketimbang. Jadi pembangkang dia tak ada modal. Dia tak tahu nak serang apa daripada segi belanjawan, inisiatif-inisiatif peruntukan yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar, Menteri Kewangan. Dalam belanjawan itu semua perfect, meningkat. Untuk hal ehwal Islam meningkat. KPM pendidikan dapat belanjawan yang terbesar dalam sejarah. Semua meningkat. Jadi mereka cari apa? Modal mereka menyerang bahasa ataupun perkataan yang digunakan oleh Perdana Menteri. Lekeh tak lekeh pembangkang hari ini. Ketimbang itu perkataan baru. Boleh pergi Google lah. Jangan jadi macam Wala. Anwar Ibrahim. Ketimbang ketipung ke Afrika. Inilah walaupun yang tiada modal sampai mempertikaikan kosakata tahap tinggi yang PMX gunakan. Saya ni nak cakap lah, apa salahnya PMX nak gunakan perkataan ketimbang dalam pembentangan belanjawan 2025? Sebab kita tahu bahawa perkataan ketimbang tu dah diterima oleh Dewan Bahasa dan Pusaka. Dan ia ialah salah satu perkataan daripada kosakata tahap tinggi. Jadi, adakah pertikaian walaupun tak ada perkataan yang PMX gunakan tu akan memberikan kesan kepada rakyat? Adakah pertikaian yang macam ni akan memberikan kesan kepada rakyat? Sebab itulah saya ni nak cakap lah, walaupun mereka tiada modal, sampai mereka ni sanggup mempertikaikan apa-apa je yang PMX gunakan. Dan ia tidak akan membantu mereka pun. Jadi, saya ni nak cakap lah, Anwar Ibrahim lebih baik ketimbang Muhyiddin dan Haji Hadi. Ini kena belajar bahasa juga sedikit. Macam ketimbang. Saya tanya dia orang bahasa. Istilah ini, dia ikut zaman. Dia apa yang disebutkan keperihalan keadaan. Ini teori bahasa. Context of situation. Orang guna, dia guna. Dulu tidak ada alaf. Tidak ada mampan. Tidak ada ketelusan. Tetapi bila kita gunakan, dia orang bahasa teliti, terutama ucapan belanjawan, dan dia rasa sesuai, dia kembangkan. Dan saya sama setuju dengan Bra supaya kita memperkasakan bahasa. Ya, ketimbang merupakan sebuah kata dari bahasa Indonesia. Kata ini menerangkan perbandingan atau perbedaan antara yang satu dengan yang lain, atau sinonimnya kata daripada. Kemudian terbaru kata ini pun direncanakan akan dimasukkan oleh Dewan Bahasa Malaysia ke dalam kamus bahasanya sebagai kata baru. Meskipun demikian, kata ini merupakan kata yang sudah khas dengan bahasa Indonesia, dan ini menunjukkan perbedaan bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia yang dari segi kosakatanya lebih kaya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.